jaga ayah-ayah, ibu-ibu. Kalian mesti semakin berusia hidup kita, semakin nampak tanda-tanda ahli syurga pada diri kita. Jangan kita ni malas untuk merupakan diri kita ahli syurga. Biar nampak tanda-tanda ahli syurga pada diri kita. Lagi berusia, lagi orang tengok, dia tu ahli syurga dah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka tersebut. Apabila mati saja anak Adam ini, lalu mula dibaringkan jenazahnya di dalam kubur, tiba-tiba keluar daripada mulut masing-masing menyebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi kembali peluang untuk hidup di atas dunia, aku akan lakukan balik setiap amalan yang telah aku tertinggal untuk aku lakukan waktu mana aku hidup dahulu. Lalu jawablah wahai malaikat pada orang yang telah mati ini, kalla, sekali-kali jangan kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang kamu, mulai daripada saat ini kamu akan melalui saat barzakh, sampailah kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Imam, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, para sahabat-sahabat ahli jemaah yang dihormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Di saat mana kita sedang berkumpul ini, tak adalah dalam sejarah dunia yang di mana Allah matikan manusia seramai ini. Hampir-hampir dekat dengan 1 juta orang yang dimatikan oleh para malaikat Allah. Yang mati ini kalau mengikut kiraannya 970,000 lebih yang mati dengan pandemik COVID-19 ini. Manakala yang kena saja COVID-19 ini dekat dengan 32 juta orang. Dalam jumlah itu, nama kita tak termasuk dalam jumlah tersebut. Alhamdulillah, Allah sayang pada kita. Allah bagi peluang lagi pada diri kita untuk kita meneruskan perjalanan hidup kita ini.
Tapi janganlah pula kita rasa bahawa bila kita tak kena COVID-19 dalam hidup kita ni, maka kita ni tak mati-mati dah pada diri kita. Jangan kita rasa demikian. Sebab ramai di kalangan kita ni, dia takut dengan kena COVID-19. Lalu ketakutan dia itu menyebabkan dia tak buat amalan. Dia terus meninggalkan amalan yang patut dia buat persiapan untuk dia nak menuju kepada masa yang lebih jauh perjalanan yang akan datang nanti. Orang kita bila kena tempoh PKP macam ni, yang tak datang masjid berkekalan tak datang masjid. Patutnya lepas pada buka masjid ini, semakin ramailah orang datang untuk datang ke masjid. Kenapa? Kerana kita bayangkan bagaimana keadaan kita kalau sekiranya kita dimatikan oleh Allah. Kita jangan jadi macam orang kafir yang mereka ni hidup, mereka berusaha untuk hidup di dunia. Tetapi orang Islam, dia tidak berusaha untuk hidup di dunia. Dia berusaha untuk hidup di akhirat. Ini cara dalam hidup kita. Kita bukan berusaha untuk nak kekal di dunia ini. Orang kafir boleh jadi mereka hidup berusaha nampak dunia ni merupakan nikmat dalam hidup mereka. Rasulullah pun ajar pada kita demikian. Rasulullah sebut, ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatul lil kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin, manakala menjadi syurga bagi orang kafir. Orang kafir berusaha jangan bagi mati. Kita dalam hidup kita, kita jangan nampak mati itu kita kena usaha supaya jangan bagi mati. Tak. Tetapi kita dalam hidup kita kena usaha bagaimana nak hidup lepas pada mati. Nak hidup lepas pada mati ni merupakan satu tanggungjawab dalam kehidupan kita untuk kita berusaha pada setiap ketika dan setiap masa. Kerana kita sedia maklum dalam hidup kita ni, ayah-ayah, ibu-ibu, dalam hidup kita ni Allah bukan jadikan kita hidup untuk dunia saja. Depan kita ni ada 3 lagi alam yang kita kena lalui. Alam apa yang kita kena lalui? 3 lagi di hadapan ini. Alam sama ada alam barzah. Ni alam yang kita akan sampai sekejap lagi. Semua di kalangan kita ni sedang beratur menunggu giliran untuk sampai kepada alam barzah. Kemudian lepas pada kita hidup di alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak lagi. Kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dikumpulkan balik. Kemudian kita akan hidup lagi. Lepas pada alam mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam sa'idun aw saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Alam syurga ataupun alam neraka. Bahasa yang senang kita sebut. Dalam keadaan begini, suasana hidup kita ni para haniskan, jangan kita fikir hanya nak hidup di atas dunia. Jangan. Ini tanda tak cerdik dalam hidup. Rasulullah diajar orang mukmin dia kena fikir bagaimana dia nak hidup lepas pada dia mati nanti. Pernah tak terbayang dalam hidup kita macam mana kita nak buat bila kita malam tamu kita dalam kubur? Ayah-ayah, ibu-ibu, pernah tak kalian fikir macam mana nak buat waktu mana tak ada lagi orang sediakan makanan, tak ada lagi orang yang tolong basuh pakaian kita, hari tamu kita dalam kubur, saat mana kita mula diletak jenazah kita dalam kubur, macam mana kita nak buat waktu mana berdiri malaikat munkar dan nakir di hadapan muka kita, di saat mana amalan kita mula dihalau oleh para malaikat munkar dan nakir tersebut? Macam mana kita nak buat untuk kita nak jawab bila ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, tanya pada kita, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka? Macam mana kita nak buat bila kita tak boleh jawab? Saat mana malaikat tanya, tiba-tiba kita tak boleh jawab. Dalam kubur, baru hari pertama dalam kubur. Pernah bayang tak dalam diri kita ni, bila belantan malaikat munkar dan nakir mula diangkat untuk memalu kita dalam kubur, agak-agak macam mana kita nak lari daripada kena belantan yang mula nak dipukul pada kita bila kita tak boleh jawab? Macam mana kita nak buat saat mana tanah-tanah yang mula kita rasa
Air yang mula merejak turun ke bawah, meresap turun ke bawah. Kemudian basah kain-kain kapan kita. Air yang dijirus di atas kemudian turun ke bawah, mula membasahi badan kita dalam kubur kita tersebut. Macam mana kita nak buat saat mana tanah-tanah dah mula nak menghimpit tubuh badan kita? Pernah terbayang tak dalam hidup kita macam mana kita nak buat? Kita seorang-seorang dalam kubur, di hari yang kedua dalam kubur, tiba-tiba kita tengok ular sebesar tengkuk unta yang mula keluar daripada telapak kaki kita. Kemudian datang mula membelit jasad kita. Mula datang dalam keadaan yang ular ini mula mengagah-ngagah di hadapan muka kita. Macam mana kita nak buat? Di saat mana kala jengking sebesar telapak tangan mula keluar daripada tanah-tanah yang berada di sekitar tubuh badan kita. Pernah bayang tak dalam hidup kita macam mana kita nak buat di saat mana keluar ulat-ulat daripada tubuh badan kita ni? Bunyi ulat ni makan daging-daging kita, memamah tulang-tulang kita, krak-krak sedang mamah tulang-tulang kita. Macam mana kita nak buat biar kita boleh lepas daripada suasana demikian? Tu baru alam tama, baru alam yang kita nak lalui depan kita ni. Banyak lagi hari-hari yang kita nak lalui di alam barzah tersebut. Sampailah kita bangun di padang mahsyar. Macam mana kita nak buat di saat mana nama kita bangun-bangun, orang ramai nak suruh nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam khalayak manusia yang ramai, tiba-tiba nama kita dipanggil oleh Rasulullah untuk minum di telaga Kausar Rasulullah. Macam mana kita nak buat? Bayang dalam hidup kita, waktu mana melayang suratan amalan manusia, tangan kanan je yang terangkat, tangan kiri jangan terangkat. Macam mana kita nak jadikan tangan kita ni terangkat? Jangan tangan kiri yang terangkat. Tiba-tiba tangan kiri terangkat, tangan kanan tak terangkat. Na'udzubillah min zalik. Tiba-tiba keadaan yang berlaku demikian. Anda tak terbayang dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni, macam mana kita nak lalu titian sirat? Titian sirat yang ngauman api neraka kat bawah tersebut bukan main lagi kuat. Syahiqan wahya tafur. Bunyi itu bertompek meraung. Api neraka tu hampir-hampir pecah. Api hampir-hampir pecah neraka tersebut. Takadu tamayyazu minal ghais. Hampir-hampir pecah neraka tu. Kerana kuatnya api tersebut, kita nak lalu atas titian sirat, nak boleh lepas berada dalam syurga Firdaus Allah, dan kita boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah, ibu-ibu, kalau kalian pernah berfikiran macam tu dalam hidup kita, ini tanda orang cerdik. Orang yang cerdik dalam hidup. Cerdik ni bukan orang yang hidup dia bangun celik mata, mula fikir nak makan apa pagi hari ni, nak jalan ke mana hari ni, nak dapatkan pakaian apa hari ni, apa dia nak order daripada Lazada hari ni, benda apa yang kita nak beli hari ni, benda apa yang kita nak dapatkan hari ni, benda apa dalam hidup kita. Kalau sekadar itu yang kita fikir, tak lebih dan tak kurang bagaikan si kafir yang tak memahami perjalanan yang akan datang di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hidup orang mukmin ni hidup yang dia mesti mula berfikiran jauh. Kenapa kena berfikiran jauh? Berfikiran kita ni mesti jauh. Jawabnya kerana depan kita ni kita akan berjumpa dengan tiga alam yang besar. Tiga alam ini kalau kita baca dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tersebut kita akan pecah terus. Kita tak sama dah. Hari ni boleh jadi kita duduk sama. Boleh jadi kita boleh hari ni kita susah, kita boleh minta tolong dengan kawan-kawan kita. Tapi bila kita masuk dalam kubur, furada, mula berjalan seorang-seorang. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kamu didatangkan di awal-awal dahulu seorang-seorang. Para hadirin sekalian, kalau kita sebut tentang barzah depan kita ni, dan sampai kita masuk dalam syurga tadi, bila nak masuk saja dalam kubur, ulama kata ada tiga kelompok manusia terus. Masuk je, bila mula kita mati, ada tiga terus kelompok manusia. Kelompok yang pertama yang disebut dengan orang yang beriman pada Allah, orang yang hidup penuh kegembiraan. Bila sebut saja mati, suka dia. Alhamdulillah, bila aku diberi nikmat mati,
bila Allah bagi pada diri aku menikmati dengan kematian ini. Ada orang yang rasa seronok dengan mati. Seronok dengan mati ni kita akan bincang panjang. Kerana orang yang mati syahid berlumba untuk mati syahid. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Faminhu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih." Di kalangan orang mukmin ni, orang yang dia seronok sungguh untuk dia menghadap depan Allah. Rijalun, dia benar-benar menunjukkan bukti pada Allah. Aku ni betul-betul rasa cinta pada Allah. Sadaqu ma ahadullah alaih. Dia tak tunjuk yang dia ni betul-betul, yang dia ni akan laksanakan apa yang dijanji dengan Allah. Faminhum man qada nahbah. Ada di kalangan mereka yang gugur di jalan Allah. Wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka yang sedang menunggu-nunggu saat gugur di jalan Allah. Orang ni bila dia masuk saja dalam kubur, di kalangan orang mukmin ini, dia tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada dalam diri dia perasaan was-was pada diri dia. Kenapa? Kerana dia telah mempersiapkan diri dia di atas dunia. Siap dah dalam hidup ni. Di kalangan orang yang betul-betul mempersiapkan diri untuk melangkah ke alam barzah. Saya akan sebut siapa yang bersiap ini. InsyaAllah kita akan sebut sekejap lagi. Tapi ada golongan kedua yang bila masuk melangkah ke alam barzah. Golongan kedua yang masuk dalam barzah ni, siapa dia? Di kalangan orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Orang kafir yang tak beriman pada Allah. Mereka dia tak yakin adanya alam barzah. Bagi mereka, hidup di atas dunia ni sekali je peluang. Bila masuk dalam kubur, bagi mereka sebut, mereka yang akan hancur segala nikmat. Ini Allah cerita panjang dalam Al-Quran yang kita tak nak bincang panjang pada malam ini terhadap golongan ini. Tapi ada golongan yang ketiga yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Yang golongan ketiga yang masuk dalam kubur siapa? Yang melangkah ke alam barzah. Golongan orang-orang yang menyesal bila menghadap di hadapan Allah. Ini golongan ketiga. Golongan ketiga, golongan orang Islam tapi dia menyesal. Menyesal, penuh penyesalan. Masuk dalam kubur tu, dia mula menyesal yang tak habis-habis dalam hidup dia. Golongan ini kebanyakan di kalangan kita. Orang yang dalam hidup dia di atas dunia, dia tak bersiap langsung. Dia tahu ada barzah. Dia tahu ada pada mahsyar Allah. Dia tahu ada yang disebut dengan syurga neraka Allah. Tapi dia tak buat persiapan langsung untuk menuju ke sana. Allah cerita, dalam hidup kita ni mula menyesal bila. Saya nak gambarkan sikit golongan ketiga ni. Jangan ada seorang pun yang datang malam ni di kalangan orang yang menyesal. Saya harap supaya yang datang malam ni, yang dengar dalam kuliah online ini dan sebagainya, tak ada seorang pun yang menyesal bila dipanggil menghadap di hadapan Allah. Bahkan kita rasa gembira bila dipanggil menghadap depan Allah. Tapi golongan yang ketiga ni paling ramai di kalangan mereka yang meninggal dunia. Kenapa dia menyesal dalam hidup? Allah cerita, dalam hidup ni ada 3 golongan di kalangan mereka yang menyesal bila menghadap di hadapan Allah. Bila kita mula menyesal? Kali yang pertama penyesalan dalam hidup, bila hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata mula dibuka. Sekarang kita tak rasa lagi menyesal, sebab kita tak mati lagi. Tapi bila kita mula nampak saat mana kita nak berjalan ke alam barzah, mula menyesal terus. Sekarang ni hijab mata kita tak nampak lagi. Allah tak buka lagi hijab mata. Tapi percaya, bila hijab mata mula dibuka, malaikat mula berduyun-duyun turun, mula datang diri di hadapan kita. Malaikat mula sebut, "Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sebiji beras untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini." Kalau mana malaikat sebut saja begitu, Imam Qurtubi rahimahullah sebut dalam kitab dia, manusia roh ni yang bertempiaran lari, tak bersedia dalam hidup dia. Tiba-tiba keluar daripada mulut masing-masing ni. Mulut ni sebut, dia kata apa dia pada malaikat, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Malaikat,
Boleh tahu tak? Boleh bagi tahu tak pada Allah? Jangan bagi mati lagi malaikat. Jangan lagi malaikat tolong malaikat. Jangan bagi mati lagi. Ajalin qarib. Sekejap je malaikat. Jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus. Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa bila sampai masa untuk ajalnya. Wallahu khabiran bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh kematian pada diri kamu. Masuk terus malaikat. Sambil malaikat masuk tu, malaikat sebut terus, wajaat sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Hidup atas dunia ni lari daripada apa? Lari daripada malaikat. Supaya malaikat tak cukup nyawa je. Hidup atas dunia ni lari daripada yang disebut dengan lari, jangan sampai peringkat malaikat cabut nyawa kita je dalam hidup kita. Cuba tanya orang yang hidup ni, kamu lari daripada siapa dalam hidup kamu? Lari daripada siapa? Ada yang jawab, kami lari daripada SPRM, Ustaz. Kita kata tak betul. Kamu lari daripada siapa dalam hidup kamu? Dia jawab, lari daripada LHDN, Ustaz. Tak betul kita sebut. Kamu lari daripada siapa? Saya lari daripada malaikat maut. Malaikat maut, ya. Hidup kita ni jangan sempat malaikat cukup je nyawa. Kalau dah malaikat cukup nyawa kita tersebut, malaikat cukup je nyawa ni, nescaya di waktu tersebut habis terus segala nikmat yang kita nikmati pada hari ini. Bila begitu, dalam keadaan sedemikian rupa, malaikat sebut, aku dah mula masuk sekarang. Dah mula masuk dalam tubuh badan. Bila malaikat masuk saja, terus ke hujung kaki. Bila sampai di hujung kaki kita ni, mula ditarik roh kita. Tarik roh ni. Tarik daripada hujung kaki. Bila tarik roh kita daripada hujung kaki kita ni, tarik saja roh kita ni, tarik, Allah sajalah yang tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang kena sakaratul maut, siapa yang kena sakaratul maut, dia jadi terkejut dan tergempar dalam hidupnya. Dia tak jangka sebegini rupa keadaan yang berlaku dalam hidupnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ni satu benda yang menggemparkan dalam hidup. Siapa-siapa yang kena sakarat, kena je sakarat, dia tak boleh bayang lagi. Tak ada lagi nikmat yang dia pernah rasa, nikmat-nikmat yang dia rasa atas dunia, hilang terus di saat demikian. Kerana saat itu saat yang menyakitkan dalam hidup. Tak pernah sesakit ini dalam hidup. Bila kena sakarat saja, siapa yang kena sakarat, dia akan rasa dalam hidup dia ni tak ada lagi nikmat-nikmat yang pernah dirasakan dalam hidup. Allahu Akbar. Kena sikit. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sakit bagaimana kena sakarat ini Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan badan kami dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, kemudian direntak turun ke bawah. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, sakit bagaimana saat kena sakarat ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan badan kamu, tengkuk kamu dicincang dengan 300 libasan mata pedang. Rasulullah kata tu yang paling ringan tu, yang paling ringan. Tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana bila kena sakarat ya Rasulullah? Rasulullah kata, tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat, saat mana dia menegan nak keluar zuriat tersebut, sakit dia, tergoncang tu badan, berpeluh hantar dahi, putih wajah dia, pucat lesi tu badan dia, sakit nak menegan keluarkan zuriat ini. Itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Rasulullah sebut ada 98 lagi kesakitan kematian saat mana siapa yang kena sakarat. Rasulullah sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ibu kita ni disebut apa dia? Dia kata, bila aku tengok Rasulullah kena sakarat, aku tak boleh bayang, aku jauh lebih ringan daripada Rasulullah. Tentu Rasulullah sendiri bila kena sakarat, tangan Rasulullah bergerak. Tergerak tangan Rasulullah, macam cari sesuatu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila tengok tangan Rasulullah bergerak tu,
Dia ambil terus. Dia ambil yang disebut dengan bekas air, dia pergi letak dekat dengan tangan Rasulullah. Rasulullah celup tangan Rasulullah dalam bekas air. Rasulullah tarik tangan Rasulullah. Rasulullah mula sapu di atas dahi Rasulullah. Rasulullah sebut, la ilaha illa anta Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Ya Allah, tolong bantu aku ya Allah, saat mana aku melalui sakaratul maut ini ya Allah. Sakit tuan-tuan, tak boleh nak dibayang, sakit. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan baca je hadis-hadis Rasulullah tu, tuan-tuan makan menangis seorang-seorang. Menangis seorang-seorang. Kerana sakit sakarat. Kena dalam keadaan sakit tu, sedang tarik tu, yang jahatnya syaitan yang datang ganggu. Syaitan ganggu. Syaitan sebut, kamu jangan taubat lagi ya. Kamu jangan taubat lagi. Relax bro, relax katanya syaitan. Tak mati lagi ni. Kamu ni tak mati lagi ni. Kamu baru kena tarik ke bawah baru. Kamu bertenang-bertenang, katanya syaitan. Pojok ni, jangan taubat lagi. Dalam pojok-pojok tersebut, roh kita mula direntak naik sampai ke lutut. Kemudian naik, masuk kumpulan yang kedua, tarik daripada lutut, naik sampai ke pinggang. Masuk kumpulan yang ketiga, bila sampai di pinggang, masuk kumpulan yang ketiga tu, ditarik rentak, zup, naik sampai ke halkum terus. Bila sampai ke halkum, di tengah sampai di halkum, baru tergamam, baru terasa penyesalan dalam hidup kali yang kedua. Kali yang kedua menyesal. Bila zup sampai di halkum, mulut masing-masing sebut terus, qala inni tubtul an. Ya Allah, aku taubat sekarang ya Allah. Mulut dia sebut, inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat ya Allah. Malaikat jawab, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup dia membiarkan perjalanan hidup dia membuat benda-benda yang buruk dalam hidupnya tersebut. Hatta iza hadar ahadahumul maut, sehinggalah ditarik sampai halqum dia, dekat dengan halqum ni, tiba-tiba mulut dia baru sebut, qala inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat ya Allah. Dia sebut demikian. Malaikat turun terus. Malaikat sebut pada setiap roh kumpulan yang ketiga ni, malaikat sebut terus, kalla, hidup ni jangan begitu. Iza balagatit taraqi, ketika mana roh kamu ditarik sampai di halqum, wa qila man raq, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Roh kamu sekarang, kamu doktor kan, kamu turun sekarang roh kamu. Kamu ustaz kan, kamu turun sekarang roh kamu. Wa qila man raq, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Wa zanna annahu al-firaq, baru perasan mata ni terbeliak. Wa zanna annahu al-firaq, dia perasan yang dia ni akan berpisah dah daripada jasad dia ni. Wal taffatis saq bis-saq, mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri, saat mana roh dia nak keluar daripada jasad. Jasad keluar je daripada jasad ni, bunyi kak sekali sebut, keluar terus melalui mata masing-masing. Keluar tu bau busuk yang amat sangat. Rasulullah sebut, masuk dalam bekas yang warna hitam. Bila bau busuk sebusuk-busuk tersebut, malaikat sambil keluar tu, malaikat tepuk roh tersebut. Celakalah roh ni, bangsaklah roh ini, hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Bila tarik keluar masuk dalam bekas tersebut, roh ni diangkat naik terus. Saya ringkaskan saja. Tuan-tuan detailkan dalam pengajian kuliah-kuliah maghrib. Tuan-tuan panggil mana-mana ustaz untuk cerita saat sakaratul maut macam mana. Belajar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak belajar, nanti tuan-tuan akan kaget bila kena sampai saat sakarat nanti. Belajar. Jangan tak belajar tentang bagaimana nak melalui sakarat. Kalau tuan-tuan tak belajar nanti, tuan-tuan tak akan mampu nak melalui saat itu. Ramai dah orang kita gagal di saat mana melalui sakarat. Ramai dah di kalangan kita. Kerana masa sakarat ni, masa di antara hidup dengan dunia dengan nak pergi ke akhirat. Tuan-tuan datang, saya nak minta supaya AJK Masjid panggil khusus ustaz mengajar macam mana nak kita nak lalui masa sakarat dalam hidup kita. Masa sakarat ni masa yang paling penting dalam hidup. Bila keluar saja roh kita ni, bermula kematian dalam hidup. Mati itu bermula bila? Bermula daripada mata kita ni mula mengeluarkan roh. Bila keluar saja roh tu baru bermula mati. Mati kita baru start daripada mati. Masuk saja roh dalam bekas yang warna hitam,
bang busuk. Rasulullah kata ada dua makhluk je yang tak bang, jin dan juga manusia. Makhluk yang lain semua bang, busuknya katanya malaikat. Katanya ikan puyuh dalam rumah ni, cicak-cicak sebut busuknya. Orang ni dia mampus lebih pada bangkai. Saat mana dia menghadap depan Allah, naik roh ni. Bila roh ni naik saja, penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapakah ini? Roh siapakah ini? Lalu dia jawab, roh fulan bin fulan, fulan binti fulan. Bila sebut saja begitu, penjaga langit yang pertama sebut terus, celaka dan bangsaklah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Na'udzubillah min dzalik. Saya sebut ni kumpulan yang ketiga, yang dia masuk dalam keadaan yang penuh penyesalan. Waktu mana dia nak melangkah ke barzah, nak melangkah ke barzah, dia menyesal yang tak sudah dalam hidup. Siapa orang ni? Saya sebut sikit lagi. Saya nak sebut tentang kumpulan yang ketiga ni. Golongan yang bagaimana? Bila demikian, bila dah naik kedengaran di arasy Allah, nak lepas langit yang kedua, langit yang tiga tu berbeza-beza pada seorang, bergantung pada amalan. Ada yang lepas, ada yang tak lepas. Kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut neraka sijin, turun terus roh. Turun terus roh. Berdiri di hujung kepala masing-masing. Mula kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Mula kita hidup di alam yang ketiga. Sekejap je mati ni. Mati ni saat mana roh kita keluar daripada mata, menghadap depan Allah, kemudian Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin, ataupun tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Bila turun saja roh kita, diri terus di hujung kepala masing-masing. Mula kita nampak terus siapa yang datang nak buka butang baju kita. Orang dah mula gunting pakaian kita. Orang dah mula ambil jam tangan kita. Orang dah mula keluarkan yang disebut dengan tubadan kita. Kita nampak saat mana orang cium dahi kita. Kita nampak anak-anak kita buat apa dia. Kita nampak isteri kita buat apa dia. Semuanya kita nampak. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita dibawa sampai perkuburan. Kita boleh bilang berapa orang yang sembahyangkan solat jenazah kita. Kita sebut pada orang mandi jenazah kita sebelum daripada ni. Perlahan-lahan. Sakit mati tadi belum habis lagi kita sebut. Kita rasa semua saat yang demikian. Bila bawa sampai ke kubur, kita nampak. Bila jenazah kita letak je dekat kubur kita ni, nampak terus di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat Munkar dan Nakir, warna hitam kebiru-biruan, untuk memulakan perjalanan hidup di alam barzakh yang sekejap lagi yang kita akan lalui. Hidup ke tak hidup? Hidup. Hidup tuan-tuan. Sekejap je perjalanan hidup di dunia. Ringkas je kita rasa. Baru je kita kahwin, tiba-tiba meninggal dunia. Baru je kita rasa berkejaya, kita meninggal dunia. Baru je kita berkeluarga, tiba-tiba kita rasa kita dah meninggal dunia. Dunia ni sekejap dan sementara saja. Bila sampai ke kubur, tengok kita diri malaikat di hujung kaki kita ni, orang angkat je jenazah kita. Angkat je jenazah kita. Nak turun dalam kubur tu, rasa terus pengalaman yang pertama yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Ni pun kena belajar juga ni. Nak suruh ringan himpitan kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Yang dia boleh buat ialah meringankan himpitan kubur. Himpitan kubur ni kena tak kena, semua kena. Rasulullah kata, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh selamat daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Sa'ad bin Mu'az di antara sahabat Rasulullah, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Waktu mana diusung jenazah Sa'ad bin Mu'az, mendung awan. Awan tu mendung mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az. Bila tanya pada Rasulullah, kenapa mendung ya Rasulullah di siang hari tengah-tengah sebegini? Rasulullah jawab, malaikat-malaikat Allah mengiringi Sa'ad bin Mu'az seramai, aku diberitahu seramai 70,000 para malaikat Allah yang mengiringi jenazah Sa'ad bin Mu'az, sehingga akan menjadikan mendung hari tersebut.
Tapi Sa'ad bin Mu'az, bila jenazah dia mula turun saja dalam kubur, bila turun saja jenazah Sa'ad bin Mu'az, waktu mana turun saja kena terus ping tersebut, sekali je kena himpitan kubur, menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Depan Rasulullah sekali kena tu ping, sekali tu halus selai rambut. Kemudian kembang balik jenazah Sa'ad bin Mu'az. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena juga ya Rasulullah? Rasulullah jawab, kerana Sa'ad bin Mu'az tak bersih air kencing dia tak jaga air kencing dia. Lalu tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur juga, padahal dia patut boleh selamat dah? Keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, kami dengar daripada Rasulullah, dia tak bersih air kencing dia. Oleh kerana dia tak bersih air kencing dia, maka dia terkena juga himpitan kubur tersebut. Lalu sahabat-sahabat tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, macam mana dia tak boleh bersih air kencing? Lalu keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, boleh jadi. Kerana apa dia? Kerana Sa'ad bin Mu'az, dia pulang daripada permusafiran sekali, dia kencing sambil berdiri. Oleh kerana tersebutlah dia terkena himpitan kubur. Sekali je dia kencing sambil berdiri. Kita ni kencing sambil berdiri berapa kali dah dalam hidup kita? Yang kencing sambil berdiri lah. Yang kena kencing bau hancing tak habis-habis. Nak sebutnya gambaran bagaimana himpitan kubur. Letak je jenazah sampai ke bawah tu, hadap muka ke kiblat tu, bau terus tanah ni depan muka ni. Orang buka muka kita ni, bau tanah depan muka kita. Bunyi suara bawah telinga ni, kedengaran suara bawah telinga. Selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kalian sebentar lagi. Bila sebut saja begitu, tiba-tiba orang dah mula tutup liang lahat kita, tanah mula ditutup, bunyi tanah yang turun tu sampai pagar lutut je, berdiri malaikat muka dan nakir depan muka kita. Malaikat mula halau amalan kita yang ada ni. Malaikat mula halau tersebut. Tiba-tiba mulut kali yang ketiga sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia ya Allah. Orang dalam kubur ni mula sebut, ya Allah, bagilah peluang nak hidup balik ya Allah. Qala rabbirji'un, Tuhanku, aku nak hidup balik. Bagi tahu malaikat, aku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu, wahai malaikat. Maknanya apa dia? Ni mesti orang Islam. Kalau dia tidak orang Islam, mana dia tahu amalan salih? Kat mana dia tahu amalan salih yang dia tertinggal? Ni orang Islam lah ni. Orang Islam dia tahu ni amalan salih, tapi dia tak buat sepanjang dia hidup di atas dunia. Bila dia tak buat, dia masuk dalam kubur, tiba-tiba disebut, malaikat, aku nak hidup balik malaikat. Nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal. La'alli, kalaulah aku diberi peluang, a'malu salihan fi ma tarak, aku akan buat balik amalan salih yang aku tertinggal sebelum daripada ini. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu akan hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha, mulut je sebut yang kamu kata nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun, sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan tanya pada saya, tuan-tuan minta saya bercakap selangkah ke barzakh. Saya nak berhenti setakat ni je. Saya nak sebut tentang bagaimana orang yang pergi selangkah ke barzakh ini, tiba-tiba dia menyesal. Jangan ada seorang pun yang datang malam ni di kalangan orang yang menyesal. Jangan masuk dalam kubur nanti tiba-tiba ada di kalangan kita sebut ada malaikat, saya nak hidup balik. Jangan ada seorang pun. Kenapa nak hidup balik? Dia rupa-rupanya dia orang Islam, tapi dia buat 3 benda. 3 perkara yang disebut dalam Al-Quran Karim. Cerita tentang bagaimana orang yang masuk dalam kubur tiba-tiba dia tak bersiap. Kumpulan yang pertama siapa? Yang Allah cerita dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97.
Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Orang kita buat khianat pada diri kita sendiri. Kita tak jaga kita. Kita buat khianat pada diri kita. Orang kita kan jahat, tak sedar. Dalam hidup dia bukan khianat pada orang. Dia buat khianat pada diri sendiri. Ramai di kalangan kita tak sedar yang kita sedang buat khianat pada diri kita sendiri. Siapa orang yang buat khianat pada diri sendiri? Orang yang dengar azan, dia tak datang sembahyang berjemaah. Dia buat khianat pada diri dia sendiri. Dia tak boleh sebut, padan muka Tok Imam, aku tak datang. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena sebut, padan muka aku kerana aku tak datang. Dia tak boleh ejek Tok Imam. Dia tak boleh sebut pada AJK masjid. Tak boleh. Orang yang khianat pada diri sendiri siapa? Orang yang dia hidup dengan alim ulama, tiba-tiba dia caci para alim ulama tersebut. Dia mati nanti nahas dia dalam kubur. Nahas. Masuk dalam kubur tu, mereka tanya terus, qalu fima kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Masuk kubur, mereka tanya terus, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu belajar hadis dengan siapa? Kamu belajar sejarah Islam dengan siapa? Dia jawab, belajar dengan Google je ya Allah. Dia jawab demikian. Tunggu dia, tunggu. Jangan hina alim ulama tuan-tuan, jangan hina alim ulama. Jangan biar jari-jari kita ni mencaci maki para alim ulama. Jangan demikian. Dalam hidup kita, jangan jauh dengan alim ulama. Kamu buat khianat pada diri sendiri. Orang yang buat khianat pada diri sendiri siapa? Dia tak boleh baca Quran. Dia tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Saya ulang banyak kali di kalangan kita ni, jangan ada seorang pun di kalangan kita yang tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Tak lepas dia. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. Kamu tak boleh baca Quran? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Jangan, tak boleh. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Saya tak nak mati dalam keadaan saya buat zalim pada diri sendiri. Saya tak nak mati dalam keadaan saya buat khianat pada diri saya sendiri. Itu cara demikian. Bagi tahu pada AJK. AJK tolong umum. Hari Jumaat aja umum. Siapa ahli qaryah yang dah boleh baca Quran, tolong daftar dengan masjid. Siapa ahli qaryah yang tak boleh baca lagi Quran, tolong daftar dengan masjid. Ketemukan mereka. Ketemukan mereka. Sedarakan mereka bagai ansar dan juga muhajiri. Biar kita boleh kumpulkan data demikian. Boleh satukan mereka. Sedarakan mereka. Kamu bersaudara dengan orang ni, belajar dengan dia ni, sampai kamu boleh belajar membaca Al-Quran. Yang sahabat kita yang boleh baca Quran ni, dia ajar pada orang yang tak boleh baca Quran. Dia ajar pada orang tak boleh baca Quran. Ini cara yang diajar dalam Islam. Bagi tahu pada AJK, saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. AJK pula jangan pula jawab bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, katanya AJK. Jangan jawab demikian, buat malu company je. AJK kena boleh baca Quran. Kena belajar dengan imam. Kena belajar dengan ustaz-ustaz yang ada. Kena ada di kalangan kita demikian. Jangan malas untuk datang belajar dan belajar Al-Quran. Kerana Quran ni hudan linnas, menjadi petunjuk dalam hidup kita. Kalau Quran tak boleh baca, nak tunjuk apa dalam hidup? Kalau Quran pun tak boleh baca, kamu ikut petunjuk mana dalam hidup kamu? Quran pun tak boleh baca, pelik betul dalam hidup. Tentu kamu ikut Facebook, tentu kamu ikut Instagram, tentu kamu ikut yang namakan dengan orang-orang yang entah datang daripada mana, yang menyesatkan dalam hidup kamu. Ini menyebabkan orang kita ni tak dapat jadi kesatuan di kalangan orang Islam. Punca apa? Punca kita tolak Al-Quran. Kita tak yakin hidup kita dengan Quran. Kalau kita ni yakin hidup kita ni sampai ke akhirat, Quran mesti boleh baca. Jangan tak boleh baca Quran. Kemudian siapa?
Orang yang zalim pada diri sendiri. Ramai kan orang kita sebut, ibu-ibu ada setengah ibu-ibu dia datang jumpa dengan saya, sebut, "Ustaz, anak saya bagus Ustaz. Dia pencuri tak, menipu tak, kemudian dia zina tak, minum arak tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak," dia panggil. Hidup sebetak dia panggil. Ada orang demikian. Memang dia tak mencuri, memang dia tak berzina, memang dia tak minum arak, tapi dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah, dan dia tak tinggal benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat zalim pada dirinya sendiri. Ini kumpulan yang pertama. Bila masuk dalam kubur, mereka tanya terus, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami orang yang lemah di atas dunia dahulu. Malaikat jawab, malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, tidakkah Allah telah jadikan pada kamu bumi ini luas, fatuhajiru fiha, mengapa kamu tak berhijrah waktu mana kamu hidup dahulu? Terdiam dia, tak boleh jawab. Faulaika ma'wahum jahannam, bagi mereka itu Allah telah sediakan tempat dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan pada mereka. Ini kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, orang Islam juga ni. Kumpulan yang kedua, yang masuk dalam kubur nak hidup balik. Siapa dia? Yang hidup atas dunia ni lawan syariat Allah. Lawan. Tak semayang, tak puasa, tak tutup aurat. Dalam hidup dia lawan perintah Allah tu, tak peduli langsung dengan nasihat-nasihat. Alim ulama nasihat, teguran demi teguran pada dia, tak pernah diendah dalam hidup dia. Ni ada orang kita demikian kan. Kadang-kadang kita tak tegur dia. Tak semayang ke? Tak. Kenapa? Kamu tak semayang? Kamu orang Islam ke kafir? Islam. Bukannya kafir pun dia sebut. Habis yang kamu tak semayang? Aku penat, dia jawab. Aku penat. Senang dia jawab demikian. Habis tu kamu tak takut neraka ke? Dia jawab takut. Siapa kata tak takut? Habis tu macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab demikian. Senang je dia jawab. Ada orang macam ni. Kita kata mana boleh buat jawapan demikian. Kita sebut tak boleh jawab macam tu. Nanti bila sampai di akhirat nanti tak terjawab kamu. Dia pun jawab balik pada kita, peduli apa engkau dengan aku? Peduli apa engkau dengan aku? Kubur masing-masing kan? Kubur masing-masing. Kubur engkau, kubur aku, kubur aku. Kita pun geram dengan orang macam ni. Terjawab betul lah, kubur masing-masing. Yang jadi masalahnya, bila aku mati, kau mati, kubur engkau sebelah kubur aku. Bila kubur engkau sebelah kubur aku, tak keberdengung aku dalam kubur nanti. Bila engkau dipalu dalam kubur nanti. Geram dengan orang macam ni. Pelik kan? Yang peliknya, orang macam ni sembahyang tak, puasa tak, tapi rezeki dia banyak. Rezeki dia banyak dalam hidup dia. Dia ni zakat tak keluar, tapi badan sihat, tak ada penyakit. Dia ni dalam hidup dia sembahyang pun tidak. Patutnya bila dia tinggal solat, layaklah dia kena Covid, senang ceritanya. Patutnya demikian. Tak kena. Covid tak kena. Sesama pun tidak dalam hidup dia. Allah kata, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka ke atas mereka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Allah cerita dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mana mereka mula melupakan segala perintah Allah. Orang Islam ni yang dia buat tak reti perintah Allah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami buka ke atas mereka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Allah sengaja buka. Pelik kita suruh dia baca Quran, tak ada lagu langsung. Tergagak-gagak. Kalau kita suruh dia baca Quran, tak boleh. Tapi kalau suruh karaoke, ada lagu terus. Ada suara terus. Suruh azan tak reti. Nak suruhnya demikian. Kadang-kadang ada orang yang jenis demikian. Dia minum arak, dia tak mabuk. Tak mabuk. Pelik kita. Dia ni hidup dia tak tutup aurat. Kemudian kahwin cerai dalam hidup. Ada je jodoh dia. Kita ni puas mandi bunga, tak berjumpa-jumpa bunga. Dalam hidup kita, kita pun jadi heran. Kenapa dah dia ni dapat nikmat demikian? Jangan heran. Allah sebut jangan heran dengan kumpulan yang demikian. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai.
Kami buka segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan dalam hidup dia. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu, sehinggalah dia rasa gembira sungguh dengan maksiat yang dilakukan dalam hidup dia. Tengah-tengah dia rasa gembira tersebut, akhaznahum baghtatan, kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun, di waktu itu tercengang-cengang dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kumpulan yang kedua tuan-tuan, yang akan menyesal bila masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur dia menyesal, dia panggil kumpulan yang kedua. Yang ketiga, Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut bila kumpulan yang tiga ni masuk saja dalam kubur, start daripada dia masuk dalam kubur, orang letak jenazah dia, dia pandang kanan, pandang kiri, belakang, depan, tengok-tengok, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Dia tak semayang ke? Semayang, tapi semayang tidak diterima di sisi Allah. Dia tak puasa ke? Dia puasa, tapi puasa dia Allah tak bagi langsung pahala untuk diri dia. Yang disebut dalam hadis Rasulullah, kam min saim laisa lahu illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Dia tak semayang ke? Semayang, tapi masuk neraka win. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah cerita perkara demikian. Dia semayang tapi kosong amalan menghadap depan Allah. Tuan-tuan nak buat macam mana di saat itu kalau kena demikian? Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Sebut wahai Muhammad, ada di kalangan umat kami yang akhsarina a'mala, kosong amalan bila dia menghadap depan Allah. Waktu mana dia menghadap depan Allah? Kenapa dia kosong amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang ni dia membiarkan dalam hidup dia ni, perjalanan hidup dia ni sesat sepanjang dia hidup di atas dunia. Sesat. Kita kata sesat macam mana? Datang masjid ustaz. Sesat macam mana? Boleh baca Quran, macam mana boleh sesat? Yang ni ramai orang kita sibuk tanya, macam mana boleh jadi sesat? Sebab itulah Allah suruh kita tiap kali mana solat kena sebut ihdinas siratal mustaqim. Kena sebut, ya Allah bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Kat mana kita sesat? Pada tiga tempat. Tiga tempat yang lain pula yang jadi sesat. Bila kita hidup atas dunia, tak sedar kita dalam kantung musuh, dalam lubang musuh. Tak sedar kita berada di kalangan mereka. Kat mana sesat? Yang pertama, kita tak percaya terhadap Islam, tak yakin dengan Islam. Jangan tak yakin tuan-tuan dengan Islam. Bila tuan-tuan Islam, tuan-tuan jangan cari selain daripada Islam. Wa man yabtaghirul islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, Allah tak terima. Tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia pasti akan menyesal. Jangan percaya dengan nasionalis. Jangan percaya dengan sekularis. Jangan percaya dengan liberalis. Mereka ni penipu-penipu kita. Mereka ni menyesatkan kita. Orang kita jangan terlibat. Tuan-tuan jangan terlibat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terlibat dengan selain daripada Islam dalam hidup kita, kita akan menyesal. Menyesal, kosong amalan kita. Habis terus. Islam ni dia tak nak disyirikkan. Allah Subhanahu wa taala dia tak nak kita campur. Islam sikit, liberalis sikit. Islam sikit, nasionalis sikit. Tak ada. Bila kamu sebut Islam, al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Jangan percaya dengan ekonomi kapitalis. Jangan percaya dengan pendidikan sekular. Jangan percaya dengan politik liberal. Jangan percaya dengan keyakinan hidup kita selain daripada Islam. Jangan. Dalam hidup kita hanya Islam. Yang kita terima hanyalah Islam. Yang ni kena ingat betul-betul. Sehingga kan mulut kita ni, bila kita datang ragu-ragu dalam hidup kita, kita sebut terus raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ni yang pertama. Ni yang menyebabkan jadi kosong amalan. Saya nak sebut, ramai orang kita tak boleh mengucap. Tak boleh mengucap. Punca apa? Punca dia tak yakin dengan Islam. Bila tak yakin dengan Islam, dalam politik, dalam sosial, dalam ekonomi,
Dia tolak Islam. Habis dia. Kosong amalan dia. Kosong amalan. Bila menghadap depan Allah. Jangan rasa main-main cara demikian. Sebab ramai di kalangan kita ni, dia tak perasan. Dia dalam kantung musuh. Dia dalam bekas musuh. Musuh dah cantum dah. Yang lain kamu nak buatlah. Tapi yang penting, aku dah hilangkan keyakinan kamu terhadap Islam. Yang ni bahaya. Yang pertama. Yang kedua, orang kita jadi kosong amalan, tak jaga ibadah pada Allah. Tak jaga ibadah. Kat mana ibadah yang tak jaga? Semayang. Semayang. Orang kita tak jaga semayang. Jaga ayah-ayah, ibu-ibu. Kalian mesti semakin berusia hidup kita, semakin nampak tanda-tanda ahli syurga pada diri kita. Jangan kita ni malas untuk merupakan diri kita ahli syurga. Biar nampak tanda-tanda ahli syurga pada diri kita. Lagi berusia, lagi orang tengok, dia tu ahli syurga dah. Berebut saf yang pertama. Bila sembahyang tu nampak teresak-esak menangis. Nangis teresak-esak. Waktu mana kita solat, ni kita jaga Allah. Maksudnya kita jaga betul-betul kita dengan Allah. Orang tanya, kenapa datang masjid awal lagi? Belum masjid buka lagi dah sampai dah kita. Pukul 5 pagi dah sampai dah di masjid. Saya tak sabar untuk dapat saf yang pertama. Tuan-tuan tengok kan, orang buka Masjid Nabawi itu kan, berlari berkejaran. Nak pergi ke mana? Dapat saf yang pertama. Nak dapat di Raudah. Nak sebutnya gambaran bagaimana nikmatnya di saat demikian. Ni solat. Solat kena jaga, jangan tinggal. Ayah-ayah, ibu-ibu, kalian jangan tinggal solat walaupun 1 rakaat. Dalam hidup kalian ada kesempatan sekarang, qada solat yang lepas dalam hidup. Qada. Jangan malas untuk nak qada. Qada, walaupun qada ni tidak disebut dalam hukum fiqh khusus, tapi saya nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran pada kita qada juga. Nak sebut ada Allah, ya Allah, dulu aku jahil, sekarang aku dah mula faham terhadap solat menjadi asas dalam hidup. Yang kedua yang kita kena jaga sangat. Apa dia? Jaga Quran. Jaga Quran dalam hidup ibadah pada Allah. Kemudian yang ketiga saya nak sebut ni, yang ketiga, tolong alihkan segala aset-aset di dunia ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Yang ni saya sebut di mana-mana pun. Tuan-tuan jangan jadi penyimpan harta untuk dunia, tetapi simpanlah harta untuk akhirat. Jangan simpan harta untuk dunia. Kalian akan menyesal nanti. Ramai orang kita cari harta sampai hujung nyawa, dia mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Dia masuk seorang-seorang. Dia kena jawab terhadap harta yang ditinggalkan ini. Jangan tuan-tuan hantar ke akhirat sekarang. Macam mana nak hantar ke akhirat? Kita berjumpa dengan AJK Masjid, kita wakaf, kita sedekah, kita hibah, kita bagi tahu semua. Kita buat semua sekarang. Maknanya kita sedang hantar harta-harta kita ke akhirat. Manakala untuk anak-anak kita, panggillah anak-anak kita. Abah ni dah umur 60 tahun. Abah tak guna dah harta ni. Abah nak sebut pada kamu, Abah ni bila-bila masa akan menghadap depan Allah. Harta yang ada ni, kamu ambil bahagian. Siap-siap di kalangan kamu, Abah ada lebih kurang 60,000 duit. Kamu ada 6 beradik, ambil 10,000 seorang. Harta ni, yang ada ni, 10,000 seorang. Kita sebut demikian. Manakala rumah yang tinggal ni, jangan siapa rebut rumah ni. Habis tu, Abah nak buat apa? Rumah ni, Abah nak bawa ke akhirat. Macam mana nak bawa ke akhirat? Kita sebut, kita datang jumpa dengan AJK Masjid, bagi tahu kepada AJK Masjid, kalau saya meninggal dunia, rumah tu, isteri saya dah meninggal dunia, rumah tu menjadi milik masjid. Saya wakaf untuk masjid. Kita sebut demikian. Biar masjid terima wakaf kita ni. Bila kita meninggal dunia, kita masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah kita. Tak percaya, cuba try mati sekali lagi. Nak tahu jumpa tak jumpa dalam hidup kita. Masuk kubur, jumpa balik. Alhamdulillah, sempat wakaf, sempat infak. Kereta kita, anak-anak kita mana nak pakai pun. Kalau ada pun dia berebut nanti. Lebih baik kita wakaf, bagi pada masjid. Saya wakafkan kenderaan itu. Isteri saya meninggal dunia, saya meninggal dunia, kereta tu menjadi milik masjid. Itu cara demikian. Banyak mana manfaat. Masjid buat satu jawatan kuasa khusus untuk mengurus harta-harta wakaf. Harta-harta wakaf yang dimiliki oleh orang Islam, yang diserahkan pada masjid. Masjid jual pada orang Islam yang lain di bawah pagar harga. Katakanlah rumah kita ni
harga 400,000, 500,000. Rumah tersebut kita jual pada orang ramai, pada orang Islam jual. Rumah ni harga 500,000, tapi kami jual 400,000. 100,000 lagi harga yang perlu kamu datang ke masjid. Kamu perlu datang ke masjid. Sebab tuan dia di antara orang yang mengimarahkan masjid. Kamu 100,000 tu kamu kena datang masjid. Tu harga dia. Bila kamu mati nanti, kamu wakaf balik masjid. Rumah kamu tadi wakaf balik pada masjid. Masjid manfaatkan pada kerja-kerja yang banyak dalam kerja-kerja orang Islam. Ini benda-benda yang kita kena faham. Konsep dia panjang dalam kehidupan kita. Dua. Yang ketiga, yang menyebabkan kosong amalan kita kerana kita buruknya akhlak. Buruknya akhlak. Akhlak apa yang buruk, tuan-tuan? Akhlak apa yang buruk? Lagi tua, lagi perangai hodoh yang keluar daripada mulut kita. Suka mencarut, suka memaki orang. Jangan ayah-ayah, ibu-ibu, bila kalian tua, kalian dah berusia, jangan sibuk nak memaki orang. Jangan sibuk nak mencaci. Jangan biarkan tulisan-tulisan kita ni sampai peringkat orang left group kerana perangai kita. Tulisan-tulisan yang kasar. Kadang-kadang kita berkelahi, bukan berkelahi dengan orang lain pun, berkelahi dengan anak menantu je. Kadang-kadang anak menantu tu tak sanggup nak balik ke rumah kita. Punca apa? Punca bahasa kita yang kita guna tu mencalar perasaan mereka. Jangan demikian. Jaga mulut, jaga kata-kata, jaga akhlak. Akhlak kita apa dia? Akhlak ahli syurga. Pakai wangi-wangian. Jangan duduk tempat yang busuk-busuk. Jangan. Kemudian bersihkan tempat kita. Pakaian kita pakaian yang menggambarkan ahli syurga. Datang masjid nampak kemas je. Begitulah tubuh badan kita. Biar kita ni nampak demikian. Jaga akhlak kita dengan keluarga kita. Kita dengan keluarga kita. Akhlak kita dengan siapa? Yang sering kita tercalar. Saya nak sebut orang lelaki, kalian sering mencalar hati-hati ayah dan ibu kalian. Dalam tak sedar kita mencalarkan hati mereka. Mana ayah-ayah, ibu-ibu, kalian ada anak lelaki, kalian akan terasa hati dengan anak lelaki kalian. Kenapa terasa hati? Kerana orang lelaki sibuk nak jaga isteri dia. Nak jaga isteri dia sehingga dia tertinggal mak dan ayah dia. Yang tu silap dalam hidup. Dia biarkan mak ayah dia tu dibela oleh orang lain, dijaga oleh orang lain. Dia tak sanggup nak jaga. Kenapa tak sanggup? Isteri saya tak sesuai dengan mak saya, ustaz. Isteri saya tak boleh dengan mak saya. Kalau isteri kamu tak boleh, kamu kena cerai isteri kamu. Kamu kena jaga mak kamu. Takkan kamu nak jaga isteri kamu sehingga kamu sanggup derhaka pada mak ayah kamu? Fikir logiklah sikit dalam hidup. Dalam hidup kita ni, kalau isteri kita kata, saya tak boleh dengan mak abang. Mak abang tu bom busuk. Mak abang tu begini-begini. Dia sebut, isteri itu sebut, pilih antara saya ataupun mak abang. Kita sebut pada isteri, sebut pada isteri yang demikian, engkau tu aku cerai. Isteri boleh cari lain, mak ayah tak boleh cari. Mak ayah tak boleh cari. Wahai lelaki yang dayus, saya nak sebut, kalian jangan jadi dayus dalam hidup, sehingga kan kalian tunduk pada isteri kalian. Kalian sanggup menyinggung hati mak ayah kalian. Satu dosa besar yang kalian lakukan. Tak berkatnya hidup bila kita menyinggung hati mak ayah. Isteri, saya nak sebut, orang perempuan, di saat mana suami kalian ada mak ayah, ada mak mertua, ayah mertua, mak kita lah tu, ayah kita lah tu, pastikan kita jangan sibuk mengacau suami kita untuk dia jaga mak dan ayah. Mak ayah ni menjadi besar dalam hidup orang lelaki. Tiba-tiba suatu hari kita kata, saya banyak kerja ustaz, tak boleh nak jaga mak saya sakit, saya terpaksa jaga. Saya ada pilihan sama ada nak kerja ke nak jaga mak. Kamu berhenti kerja, kamu jaga mak kamu. Dia tanya, habis tu nak makan apa? Nak makan apa kalau kerja? Nak jaga mak? Adalah rezeki yang Allah akan bagi nanti. Baitul mal, Islam suruh baitul mal, kamu tolong orang macam ni. Yang disebut dengan pusat zakat, kamu bantu orang macam ni dalam hidup mereka, kerana mereka berkhidmat kepada mak dan ayah tersebut. Isteri jangan pula buat pilihan. Jangan tekan suami masing-masing. Jangan tinggikan suara di hadapan suami.
Saya nak pesan banyak kali pada orang perempuan. Kalian jangan angkat suara kalian depan suami kalian. Kalian angkat suara kalian depan suami kalian, hancur lebur amalan-amalan kalian tersebut. Tak usah ceritalah hebat macam mana pun kita semayang. Tak usah ceritalah hebat macam mana pun amalan yang kita buat. Kalau kita bercakap kasar depan suami kita, hancur amalan-amalan kita. Suami itu besar dalam hidup. Kenapa diam semua macam pernah kena je ni? Nak sebutnya, ramai di kalangan kita ni, dia dalam tak sedar dia jadi takut dengan isteri. Takut dengan isteri. Bahaya tuan-tuan. Jangan begitu. Tuan-tuan, jangan ada perasaan kita jadi demikian. Sehingga tertinggal mak ayah kita dalam hidup kita. Fikir biar betul sikit dalam hidup. Bagi tahu pada isteri, saya ada ayah, saya ada mak. Saya ada mak mertua, saya ada ayah mertua. Mereka ni besar dalam hidup saya. Kamu tu isteri saya. Kamu kena ingat, kamu kena jaga saya lebih daripada kamu jaga segala-gala dalam hidup. Itu cara demikian. Tapi jangan pula ambil kesempatan demikian untuk merendah-rendahkan isteri kita pula. Sehingga kan isteri kita menjadi takut yang amat sangat dengan suami. Pun tak boleh juga. Biarlah hidup dalam keadaan berkasih sayang. Yang saya maksudkan, hidup kita ni kita tahu ini hak yang perlu ditunaikan. Yang ni hak yang perlu kita tunaikan dalam hidup. Orang perempuan hak dia dengan suami. Manakala orang lelaki hak dia dengan mak ayah dia yang besar dalam hidup. Ni tak rela menipu mak ayah semata-mata nak jaga hati isteri dan anak-anak. Ini satu kesilapan besar yang sedang berlaku di kalangan kita. Rela tipu mak ayah. Mak sebut tak balik ke cuti ni, mak nak buat kenduri. Dia jawab, tak boleh mak, saya ada kerja. Padahal dia dah berjanji dengan anak isteri dia nak pergi melancong. Nak pergi melancong. Lalu mak dia pun sebut, kalau begitu mak tak buatlah kenduri sebab mak ingat kamu balik. Dia sebut demikian. Kadang-kadang dia balik seorang, isteri dia tak balik. Isteri dia sebut, saya tak nak balik rumah abang, saya tak nak balik. Dia sebut demikian. Lalu ditinggal isteri dia. Dia tinggal isteri dia. Dia balik seorang. Sampai di rumah, mak dia tanya, mana isteri kamu? Mana anak-anak kamu? Dia banyak kerja, mak. Dia begini-begini. Padahal kamu nak jaga hati isteri kamu rela menipu depan mak kamu. Tengok bagaimana peliknya orang kita. Dia menipu mak dia. Dia rela. Bila cuti sekolah je, dia bawa pergi melancong. Mak anak-anak dia, isteri dia pergi melancong. Pergi ke Wuhan pula tu, dia panggil macam. Pergi jauh. Rela dia pergi negara. Rela dia pergi tempat merata. Lalu isteri dia ambil gambar dia. Isteri, anak-anak ambil gambar, post dalam Facebook. Tunjuk gambar keluarga. Ambil gambar suami isteri. Lagakan kepala ni. Letung, laga kepala. Laga kepala ni. Tunjuk dalam Facebook. Kebetulan mak mertua dia ada Facebook juga. Dia panggil. Mak mertua dia mandang. Oh, anak aku dah mula menipu aku. Dia mula bagi tahu, tengok abang kamu buat khianat pada ibu kan. Ibu ni dulu tak pernah nak menipu. Makanan dalam mulut ni keluar bila abang kamu tu nganga mulut. Ibu keluar dalam mulut ni. Ibu dia sebut, angkat tangan, ya Allah, anak aku menipu aku, ya Allah. Tuan-tuan ingat tuan-tuan boleh masuk syurga? Tuan-tuan ingat tuan-tuan boleh bawa amalan tuan-tuan? Semayang bengkak dahi-dahi, puasa kuruh kering jasad, masuk kubur kosong amalan menghadap depan Allah. Jaga betul-betul amalan ini. Jaga hubungan kita dengan jiran tetangga kita. Jaga hubungan kita dengan anak yatim, tuan-tuan. Dengan anak yatim. Ramai orang kita tak peduli anak yatim. Padahal anak yatim tu, dia di kalangan anak saudara kita je anak yatim tersebut. Kadang-kadang anak yatim tu bukan orang lain. Menangis teresak-esak malam-malam. Nak bayar yuran ni, nak bayar yuran, tak boleh bayar yuran. Saya, pengalaman saya ingat lagi. Waktu mana saya kecil-kecil dahulu, arwah ayah saya meninggal dunia awal. Saya rasa macam mana periknya menjadi anak yatim. Perik jadi anak yatim, tuan-tuan, tak sama, tuan-tuan. Tengok ibu kita menangis malam-malam dalam sujud dia, kita turut sama menangis. Anak yatim ni menangis. Tengok ibu bangun di awal-awal pagi, masak, buat kuih, macam-macam nak jual ni, nak suruh ada kehidupan, nak suruhnya demikian. Kita tengok keperitan ibu kita. Bila kita tengok periknya ibu kita tersebut, kita rasa bagaimana dalam keadaan yang sukar sedemikian rupa. Anak yatim jangan tinggal dalam hidup. Allah Subhanahu Wa Taala sebut,
ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu siapa yang pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu yang tak mempedulikan anak yatim. Anak yatim ni bukan musim Ramadan je. Anak yatim ni bukan musim raya je. Untuk dijadikan bahan untuk kita nak bagi sumbangan. Tak, bukan musim tersebut. Anak yatim ni sepanjang musim mesti kita jaga dalam hidup kita supaya kita boleh selamat bila kita menghadap depan Allah. Mudah-mudahan malam yang baik ini Allah kurniakan pada kita semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selamatkan kita daripada terhumban daripada api neraka Allah. Allah jadikan barzah kita barzah yang indah. Tuan-tuan, jadikanlah malam ini malam penyaksian yang waktu mana kita menghadap depan Allah nanti kita boleh bagi tahu, ya Allah, aku datang dah. Dalam kuliah dahulu aku dah dengar dah apa yang sepatut aku lakukan, ya Allah. Dan kita harap supaya setiap kehadiran kita ini menjadikan ganjaran pada kita untuk melayakkan kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga, insya-Allah. Sehingga kan kita boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih di atas jemputan yang baik ini. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah jadikan tempoh kita ini tempoh yang menyembuh segala penyakit yang sedang diderita ini sendiri. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, kat luar nanti ada kitab yang terbaru. Saya baru kali yang keempat saya umumkan kitab ni. Itu Qutun Nufus, makanan jiwa. Makanan jiwa kita. Apa yang patut kita isi dalam jiwa kita ni. Ini di antara doa dan wirid-wirid yang sentiasa jadi amalan pada kita lah. Ni yang terbaru. Kemudian saya karang sebelum daripada ni kitab bagaimana untuk ke syurga. Ni kitab ni pun ada yang dan terjauh daripada neraka. Kemudian saya karang kitab ni persiapan menjelang kematian. Bila dekat nak mati kita nak buat apa dia. Saya harap supaya mana-mana ustaz-ustaz dan ustazah yang hadir malam ni kalian boleh buat kuliah maghrib di masjid-masjid dan sebagainya. Ajar pada masyarakat kita macam mana kalau dekat nak meninggal dunia. Dalam ni ada wirid-wirid, ada doa-doa yang perlu kita jadikan amalan dalam hidup kita. Dalam PKP baru ni saya karang kitab ni lagi. Bagaimana kita nak jadikan kematian kita husnul khatimah. Nak suruh mati biar jadi husnul khatimah. Saya harap supaya demikianlah pada kita ni. Supaya kita dapat semua kita kematian kita mati dalam keadaan yang terbaik, bukan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang dihumban ke dalam neraka Allah. Saya karang beberapa buah kitab lagi. Antaranya kitab ni, Syurga Ganjaran Terindah. Di antara tajuk-tajuk kitab yang saya karang, saya baca balik. Saya rasa nikmat sangat. Antara kenapa saya karang kitab ni, kerana saya bangunkan ma'had tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya sedang bangunkan. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, dan juga saya ambil mereka tersebut, saya tanggung mereka belajar tersebut. Seorang RM3,500 seorang yang kita tanggung setahun. Yang demikian, pelajar-pelajar ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya perlu lebih kurang 400,000 lebih untuk membiayai mereka ini. Saya bangunkan ma'had tahfiz di Kelantan, di jalan masuk ke Temangan. Saya bangunkan ma'had tahfiz di Jalan Tok Pahang. Saya bangunkan ma'had tahfiz di Shah Alam. Saya bangunkan satu lagi di Pulau Langkawi. Dan yang terbaru, bila ada seorang hamba Allah, dia bagi wakaf, dia wakaf tanah seluas 8 ekar tanah di Kuala Terengganu. Saya bangunkan ma'had tahfiz di tempat tersebut. Dan saya bangunkan satu college. Lepas pada habis 30 juzuk, sambung ke peringkat college di Shah Alam, di U12 pula. Ini di antara kerja-kerja yang saya sedang bangunkan. Dan lepas pada itu saya bangunkan juga, saya tolong di selatan Thailand, di mana pelajar-pelajar yang mak ayah mereka ditembak mati. Saya ambil anak-anak tersebut, asalnya 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar yang menghafal Quran. Alhamdulillah, anak-anak ni menghafal Quran. Macam saya tiap-tiap bulan saya tanggung mereka tersebut, kita hantar dana dalam 30,000, 40,000 sebulan. Bagaimana nak membiayai mereka tersebut? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut mereka ambil, mereka letak depan mereka bangun tahajud malam-malam, doa pada Allah. Dan kemudian lepas tu mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu dia muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan ini sini. Masyarakat kita ni kuat ilmu sihir. Orang kita kena sihir melalui SMS, sihir melalui WhatsApp,
Maknanya jin-jin pun ICT juga zaman kita. Sihir menyihir. Kita nak buat macam mana? Guna amalan makanan yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah ajar supaya kita makan madu. Saya pernah kena batu karang. Saya minum air madu, keluar batu karang tersebut. Ada hamba Allah yang kena kencing manis teruk, dia minum madu, turun kadar gula dalam darah dia. Saya bentukkan dalam bentuk kapsul macam ni. Tuan-tuan makan 3 biji pagi, 3 biji malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada penyakit-penyakit yang dideraitai di kalangan kita ni sendiri. Kemudian ada yang datang tempat saya tu di Shah Alam, tempat rawatan Islam. Kalau tuan-tuan ada yang kena sihir, kena gangguan dan sebagainya, jemput datang ke Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi itu pusat rawatan Islam yang saya bangunkan. Kemudian tak ada bayaran apa-apa pun. Tuan-tuan datang. Saya nak suruh orang kita tidak syirik pada Allah. Datang tersebut, datang tu mengadu. Malam kena gangguan, tidur mimpi air banyak, mimpi menyusu bayi, mimpi rumah lama, kerak kali gigi ni bunyi krak. Badan kita jadi sakit. Apa ni ustaz? Saya sebut ni gangguan saka. Orang kita ramai kena gangguan saka. Saka ni masalah. Kalau kena gangguan pusaka tak masalah langsung. Kena gangguan pusaka senyum-senyum je lah. Kena gangguan saka dia jadi masalah terus. Saya ambil minyak zaitun habatus sauda, saya bentukkan bentuk krim macam ni. Tuan-tuan buat amalan. Malam-malam nak tidur, sapu kat belakang, sapu dekat sendi-sendi. Sapu di kaki kita yang kebas-kebas, yang menyucuk tersebut. Tuan-tuan buat amalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pulihkan kita daripada gangguan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة